Semua anak berdoalah supaya maknya dapat dekat dengan Allah sampai ke tua, supaya mudah urusnya. Kecuali sakit-sakit yang melibatkan minda, yang mengibatkan akal. Sakit stroke, maknanya otaknya tak boleh berfungsi sebelah. Maka kewajipan-kewajipan itu gugur. Tapi kalau sakit-sakit yang lain, kanser, buah pinggang ke apa ke benda ke, yang tidak melibatkan otak, bermakna dia masih lagi wajib menunaikan apa yang diwajibkan. Kecuali gila, hilang akal, semua yang melibatkan otak. Yang gila lah, itulah ini, itu maknanya nyanyuk, pikun, itu tak boleh. Itu tak perlu, itu kita kata, okeylah kalau dia buat tak buat pun tak apa. Okey. Tetapi kekuatan yang kita nak bangun ialah bagaimana kita nak menyemak iman kita sekarang. Okey? Kerana tanda orang beriman itu akhlaknya baik. Ini sebab mi kata nak bincang pasal akhlak ni sangat-sangat penting. Kerana kaitan besarnya dengan kekuatan iman yang kita ada. Selagi kita tak boleh jaga lidah kita ni daripada bercakap yang buruk, selagi kita tak boleh jaga mata kita tengok yang buruk, selagi kita tak jaga hati kita, otak kita fikir yang buruk, kita rosak iman kita. Sebab itu doanya sakit, kita jadi tak selesa, rasa tak tenang, rasa susah nak lapang hati, susah nak lapang dada, susah nak bersyukur, susah nak beribadah. Banyak susahnya. Okay? Sahabat yang datang kemarin tu ada anaknya 7 kot tak salah. Okay? Tapi tak ada seorang pun nak bela kecuali lah seorang ni. Anak perempuan lagi tu. Yang wajib pada anak lelaki. Anak lelaki tak kisah. Ini yang kita paling takut bila anak tidak diasuh kenal Tuhan. Bila anak tidak diasuh kenal Allah, dia tidak melihat maknya itu adalah kunci syurganya. Sebab itu dia lepas tangan, serah ke orang lain. Kamulah jaga, akak lah jaga, adik lah jaga, abang tak nak. Dia tidak rasa bersalah tak jaga maknya. Bayangkan, tercabut iman. Jangan main-main, na'udzubillah min zalik. Kalau ada anak yang sampai tak kisah langsung, walaupun duduk sebelah rumah tentang mak ayahnya, itu bermakna anak yang sudah menempah tiket bulat-bulat ke neraka. Walaupun hidupnya senang, walaupun hidup nampak berada-berada, walaupun hidupnya nampak okey-okey je, tak. Dalamnya tak okey. Okay, kita dah bincang tentang kebaikan jasad dan kebaikan jiwa. Kita dah bincang tentang akhlaknya jasad, akhlaknya jiwa. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama renungkan. Minta maaf banyaklah kita sentuhannya, permulaannya panjang. Kerana kalau ini tergelincir, kalau akhlak masih tak baik, kita lebih buruk dari orang kafir. Orang kafir dah tentulah. Sebab mereka tak nampak, tak ada Tuhan macam kita. Tidak ada keimanan macam kita. Okey? Mereka tidak diperlukan. Allah kata apa? Kamu hiduplah macam mana kamu nak. Nanti esok aku yang urus. Okay? Jangan kata kita baik sebab kita pandai, kita baik sebab kita kaya, kita baik sebab kita ada rumah besar, kereta besar, anak ramai, anak berjaya-berjaya semua. Tapi kalau anak tidak mampu, yang datang kemarin anaknya semua berjaya. Okay? Walaupun anak jadi cikgu, tapi dia tidak terbuka hati untuk jaga mak dia. Okay, maka kita kata cikgu-cikgu yang macam mana yang mengajar anak kita. Kalau cikgu-cikgu yang durhaka pada mak bapak dia, macam mana dia nak didik anak kita untuk jadi baik dengan guru, baik dengan kawan, baik dengan orang lain. Kerana durhaka paling besar selepas durhaka kepada Allah adalah durhaka pada mak bapak. Sebab itu dikata redha Allah ada dalam redanya ibu bapa. Maka kekuatan yang nak dibangun ialah bagaimana agaknya kita nak semak. Tadi kemarin kita dah kata, aku ada berapa baik, ada berapa meragam, ada berapa yang aku nak buang, berapa aku nak tambah. Itu sebahagian dari cara. Okey. Maka hari ini kita masih menyambung tentang akhlak baik mengikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mengikut contoh-contoh yang dicontohkan oleh para sahabat. Okey, tadi kita kata orang mukmin yang sempurna imannya bila dengar ayat ni takut yang. Bila dengar hadis ini, yang sempurna. Bermakna kalau kita masih ada bengkak, benjol, dengki, hasad, buruk hati, masih, ya Allah, kedekut. Okay. Bermakna iman kita automatically, secara otomatisnya
tak sempurna lagi. Okay? Maka nak ngata kami orang beriman ni, easy to say kata orang. Senang cakap, tapi Allah terima ke tak? Kita takut kita aku-akui. Aku hamba Allah, aku hamba Allah. Takut Allah tak terima. Kamu ngaku hamba Allah, kamu ngaku orang mukmin, tapi perangai kamu tak nampak macam orang mukmin. Akhlak kamu tak nampak macam orang mukmin. Ni sebab kata bincang tajuk ini sungguh-sungguh. Okay, paling baik. Orang mukmin paling baik. Paling sempurna imannya. Baju sempurna dah, rumah sempurna dah, anak sempurna dah. Tapi imannya belum sempurna kalau akhlaknya belum baik. Ini nak dorong kita macam mana, suka tak suka. Okay, bukan pilihan. Suka tak suka, tak ada pilihan. Okay, tidak ada pilihan untuk kita berubah jadi baik, jadi baik, jadi baik. Seperti yang kita dah bincang, Al-Quran surah ini ada surah Al-Mu'min, ada surah, berbagai surah yang kita dah bincang. Jangan hanya datang untuk masuk ke sembang petang tapi tidak berniat untuk berubah. Na'udzubillah min zalik. Sebab kita nanti nak bersaksi di mahsyar. Okay, kita dah bagi tahu, kita dah kongsikan. Okay, kita takut nanti kata, kenapa tak cakap? Kenapa tak bagi tahu? Kenapa tak tegur? Kenapa tak ingatkan? Kenapa? Banyaknya kenapa? Okay, maka sekali lagi sebaik-baik orang kata orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Maka tolong ambil kira bahawa saya, aku ya Allah, bantu aku ya Allah, nak baiki akhlak aku ni ya Allah. Kerana kita dah ke Mekah, dah ke Madinah, dah Hulu Kilir pergi tawaf sa'i, tapi akhlaknya kotor lagi. Mana mungkin dia dapat memiliki iman yang sempurna. Walaupun tak sehebat imannya Abu Bakar, tidak sehebat imannya Saidina Umar, tapi sekurang-kurangnya akhlak-akhlak baik itu ada dengan kita. Kita boleh tambah. Kita mesti tambah, bukan boleh tambah. Mesti tambah. Kalau masih ada yang kedekut, pasti dia sakit. Bermakna belum cukup beriman. Okey, itu satu yang kita ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Okey. Kemudian Nabi lagi sekali berkata, tidak halal bagi orang mukmin itu mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Kadang-kadang kita kata jari kita mulut jadi jari. Yang mana orangnya tu? Itu contoh. Nak tunjuk seseorang tapi guna bibir. Itulah suami saya. Itulah anak saya. Itulah. Allah. Itulah. Dengan isyarat-isyarat yang tak cantik. Dia tu ke? Sebab itu kisah seorang, kita kata, ahli ibadah jugalah kita kata. Yang cuba menolak satu daripada hadis Nabi. Okay. Sebab Nabi pesan, kalau kamu bangun tidur, pertama yang kamu kena basuh ialah tangan kamu. Okay. Kerana kamu tak tahu masa kamu tidur, tangan kamu di mana. Minta ingat namanya. Maka orang ini menjawab, okay, saya tak perlu basuh tangan. Sebab saya tahu di mana tangan saya masa saya tidur. Nak mengecikkan, tak nak ikut perintah apa yang disuruh oleh Nabi Rasulullah. Apa terjadi? Akhirnya tangan dan buntutnya busuk. Kerana menidakkan atau menolak ataupun menentang hadis-hadis. Jangan main-main. Kalau kita belum mampu ikut, jangan kata hadis ni salah. Jangan kata hadis ni tak sesuai. Kalau kita belum sempurna melaksanakan apa yang disebut dalam Al-Quran, jangan kata Al-Quran ketinggalan zaman. Jangan kata Al-Quran tak sesuai masa sekarang. Jangan kata Al-Quran mesti disemak semula. Jangan. Tolak hadis saja, hancur ni semua tangan, hancur semua buntutnya. Okey, ini ada banyak contoh-contoh lain. Yang menolak hadis saja, ya Allah, ya Tuhan, ya Karim.
Maka kalau Nabi kata, kalau Imam Ghazali tulis rata-rata hadisnya hadis sahih. Imam Ghazali orang yang sangat serius untuk memilih. Sama juga macam katakan Bukhari Muslim. Sangat-sangat teliti untuk menilai, memasukkan hadis-hadis yang patut dimasukkan ke dalam buku mereka. Walaupun dalam buku adab ada kita katakan Imam Bukhari ada juga menggunakan hadis-hadis daif tapi untuk membangun, untuk mengukuhkan. Okey. Tapi kalau Imam Ghazali kita ambil kira bahawa ada perawi-perawinya dan beliau menulis bukan main-main. Okay, orang dulu-dulu buku nulis bukan main-main, tak tidur. Contohnya. Kalau Nabi kata, kalau Nabi kata tidak halal bagi seorang mukmin itu mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Nak tengok-tengok tak payah jeling-jeling. Nak tunjuk-tunjuk tak payah main-main isyarat-isyarat. Kalau adab itu pun sahaja boleh merosakkan iman, boleh menjejaskan kekuatan akhlak kita, bermakna nak tengok orang. Sebab itu Nabi pesan kalau Nabi tengok dia pusing badan dia, tengok betul-betul. Kalau dia bercakap dengan orang, cakap tatap wajah orang yang bercakap. Bukan cakap ujung-ujung mata, bukan tengok-tengok sipi-sipi. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Maka sekali lagi, ini akhlak yang kedua, hadis riwayat Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak. Yang kita nak ambil. Kalau nak tunjuk, tak payah itulah dia orangnya. Tunjuk pakai jari je pun dah dianggap tidak beradab. Apa lagi dengan mata, dengan jeling, dengan benyek, dengan jelir bibirnya, yang panjang bibirnya. Ini dikatakan menghina. Ini pun boleh menjejaskan akhlak. Betapa halusnya Nabi menasihatkan umatnya supaya umatnya sentiasa berada dalam keadaan yang berakhlak dan budi pekerti yang sangat-sangat lembut dan santun. Kemudian kita lihat pula hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Juga tentang akhlak. Tidak halal bagi seorang mukmin menakutkan orang mukmin yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menakutkan muslim yang lain. Menakut-nakutkan. Sekarang ini kita sudah banyak dibina dalam kepala otak kita ni untuk ditakut-takutkan. Kita lebih takut coronavirus daripada takut dengan Allah. Kita lebih takut langgar peraturan manusia daripada langgar peraturan Allah. Kita lebih takut tak buat kerja pejabat dari tak solat. Kita lebih takut pada isteri daripada takut kepada Allah. Apa sebab? Sebab kita sudah dimomok-momokkan dengan takut dan takut dan takut. Contoh dulu masa mula-mula PKP, riuh. Bila nak habis. Tapi bila sampai musim kedua, musim ketiga ni, ataupun kita sampai kita kata gelombang-gelombang katanya, kita rasa-rasa dah boleh relax, dah lantak lah berapa hari, berapa lama pun. Kecuali kita yang susah, kita yang anak ramai, kita yang hilang pekerjaan. Sebab itu saya pesan pada anak-anak yang hilang pekerjaan, buatlah apa yang kamu nak. Buatlah. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan supaya kita merasa bahawa tidak ada yang Allah bagi yang salah. Allah tak pernah salah, Allah tak pernah cuai, Allah tak pernah busuk hati, Allah tak pernah pilih kasih. Allah tak pernah dengki dengan kita. Tapi Allah sangat sayang dan sayang. Maka sekali lagi kita kata, tidak halal seorang Muslim menakutkan Muslim yang lain. Jadi kalau boleh takut-takutkan, kata kamu ni kalau kita kata solat tapi tak khusyuk, solatnya tak diterima. Faham? Ada orang tak ngaji kata, kalau baca Quran tapi salah, berdosa. Jadi bila dia tanya kenapa? Saya tak ada dosa. Saya tak ada dosa. Kenapa? Saya tak baca Quran. Itu yang menyebabkan kita lagi sakit perut. Menakut-nakutkan. Maknanya kita kata menakutkan benda-benda yang patutnya tidak betul takut. Takut mati. Sedangkan dah tahu setiap yang hidup pasti mati. Tapi bila kita nak mati tu, ya Allah. Apa sebab takut? Dia takut sebab dia masa hidupnya tak pernah fikir pasal mati.
Maka kita yang masih hidup tolong fikir pasal mati. Aku mati nak buat apa? Dunia tempat tinggal ke tempat meninggal? Kalau kita tidak bersedia, memang takut. Nak pergi temuduga je takut. Padahal temuduganya manusia. Ada temuduga bawah tanah yang paling besar. Yang azabnya paling pedih. Tapi itu pun kita tak takut. Kita takut temuduga dunia ni. Nanti isteri aku tanya aku nak cakap apa. Nanti bos tanya aku nak buat apa. Nanti orang tanya aku nak cakap apa. Oh, takut pun. Kerana apa? Keyakinan bertuhannya terlalu jauh. Okey, sebab itu sekali lagi jangan takut-takutkan orang. Okey, adik suami yang marahkan isteri. Kamu solatlah tonggak-tonggik pun syurganya ke aku. Oi, jangan main-main. Suami itu boleh jadi pemegang kunci syurga dan boleh jadi pemegang kunci neraka. Kalau suami menjalankan tugas, okey, dia pegang pintu syurga. Tapi kalau suami tak pegang kunci syurga, dia pegang kunci neraka, semua sekapal anak isteri habis masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Ni kekuatan-kekuatan yang kita nak bangunkan. Maka sekali lagi takut-takutkan dengan neraka. Cakap. Sebab itu ajar anak tentang neraka, ajar anak tentang syurga, ajar anak tentang alam kubur, ajar anak tentang kehidupan di mahsyar, alam-alam yang ada dalam kehidupan perjalanan di barzah dan segalanya yang anak harus tahu. Supaya kita akan lalu benda tu. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Okey? Ada yang mati muda pada pandangan kita, kesian mati muda tak buat hidup lagi. Tapi di mata Allah syukur, alhamdulillah kamu mati dosanya sikit.